Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana waftah 'alaina al-'arifin kama katabta 'ala anbiya'ika wa 'ala awliyaika wa 'ala ibadika as-salihin. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil hakim al-'aliyyil 'azim. Ba'du. Alhamdulillah, sambung semula pengajian Syafi'i, kajian fiqh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dengan menggunakan kitab Matan Al-Hujjah. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, Faslun ma yahkunu isti'maluhu min al-awani. Tajuk yang baru, tajuk yang berkaitan dengan apa yang diharamkan kita menggunakan, bukan apa yang kita tidak dibenarkan pula dari syarak. Sebelum kita masuk tajuk yang baru, dalam murojaah tentang tajuk yang lepas, tajuk berkaitan dengan al-tiba. Cukup kita sebut beberapa isi penting yang perlu diketahui pada awal pengajian kita dalam fiqh ini. Cukup kita tahu yang pertamanya, dalam syariat Islam ini, kulit-kulit yang asalnya hukumnya najis disebabkan dia itu bangkai, sebab tak disembelih dengan cara yang syar'i, ataupun dia kategori binatang yang memang asalnya tidak halal dimakan, sekiranya dia melalui proses yang namanya ad-dibagh, sebagai sama, proses yang guna alat-alat tertentu untuk buang benda yang boleh membusukkan kulit tadi, yang menyebabkan kulit tadi tinggal kulit yang bersih, dan dia jadi kulit yang kumpul dan kental. Dia tak boleh jadi, dia tak kembali kepada busuk balik. Maka ketika itu kulit tadi akan menjadi tahir, akan menjadi bersih dengan syarat melalui proses dibagh. Kemudian apabila dia dah jadi bersih dan jadi tidak najis, maka bolehlah kita pakai untuk jadi pakaian dan dibawa dalam sembahyang. Ini yang khulasa. Khulasa dia dalam Islam, dalam syariat Islam ni, kulit-kulit yang asalnya najis, sekiranya melalui proses yang namanya al-tibagh tadi, yang cukup syarat-syaratnya, akan berubahlah sifat asalnya kulit sebagai najis, berubah kepada tahir. Itu yang nak disampaikan dalam tajuk kita bincang tentang al-tibagh. Kemudian bila dah sentuh berkaitan dengan kulit, maka kawan-kawan sentuhlah juga sikit. Kawan-kawan sebut ada dua binatang yang memang kalau sama macam mana sekalipun, kalau kita tibagh macam mana sekalipun, kulitnya tetap akan jadi najis dan akan jadi bersih. Itulah anjing dan babi di sisi mazhab Imam Syafi'i. Dua itu memang tidak akan menjadi tahir. Dan yang keduanya, kawan-kawan tambahlah sikit, disebut tentang kaitan dengan anggota-anggota badan haiwan. Anggota badan haiwan ini sekiranya terpisah daripada tubuhnya, yang terpisah daripada tubuh haiwan tadi, hukumnya ada perbincangan. Dia tengok kepada jenis binatang. Kalau jenis yang memang tidak halal dimakan, sekiranya terpisah ketika masih hidup, bahagian yang terpisah itu semuanya menjadi najis, semuanya menjadi bangkai. Kalau binatang yang halal dimakan pula, kita tengok, oh yang binatang yang halal dimakan ini disebut kulit. Dia tak sebut kulit, disebut apa? Disebut bulu-bulu. Bulu-bulu binatang yang halal dimakan ini sekiranya terpisah daripada badan binatang tadi ketika dia
dia masih hidup, maka dikira dia sebagai benda yang fosil. Ini jelas takut. Ini mungkin setengah-setengah sahabat tanya, Ustaz, kenapa kita maklumat yang kita sampai ni hanya sedikit, ataupun maklumat yang ada dalam matan ni hanyalah ringkas. Saya ulanglah, saya sebut, inilah jalan, inilah cara pengajian untuk membina seorang pelajar ataupun nak bina seorang faqih dan fuqaha. Permulaan jalannya kita akan bagi dia maklumat-maklumat asasi dulu, maklumat-maklumat utama, supaya dia dapat tangkap tajuk yang dibincangkan, dia dapat gambarkan tajuk yang dibincangkan. Sebab pengajian fiqh ni kita terpisah berdasarkan tajuk-tajuk dia. Saya rasa saya boleh sebutlah. Kita boleh sebut bahawasanya pengajian fiqh ini, kalaulah tiba-tiba kita start mengaji dan kita start belajar, kita baru nak mula belajar, kita terus masuk bab yang mungkin belakang. So, kita mulakan dengan bab munakahat, tidak ada masalah. Ataupun kita belajar bab faraid dulu, bab mirah, tak ada masalah. Kita belajar bab jual beli dulu, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab pembincangannya terpisah berdasarkan bab. Boleh dikatakan secara umumnya ataupun secara keseluruhannya, pengajian fiqh ni dia terpisah berdasarkan bab-bab dan juga tajuk-tajuk yang dibincangkan. Dia tidaklah ada kaitan yang sangat kuat antara tajuk yang sebelum dengan tajuk yang selepas. Kalau setengah-setengah bidang ilmu, tajuk yang sebelum ini memberi kesan kepada nak faham tajuk yang akan datang, setengah ilmu, setengah pembincangan ilmu. Jadi kalau terlepas kelas yang awal, lepas kelas tajuk yang awal, akan beri kesan kepada nak faham tajuk yang akan datang. Tapi fiqh taklah sebegitu. Fiqh ni kita boleh sebut tak sebegitu, sebab dia terpisah berdasarkan bab. Yang penting tajuk yang kita belajar itu pastikan kita dapat kefahaman, kita dapat maklumat yang lengkap terhadap tajuk tadi. Jadi permulaan jalannya ialah dapatkan maklumat-maklumat asasi dan maklumat utama dulu. Sebagai contoh, tajuk dibam. Tajuk dibam ini, Tuan Pengarang Syekh Habib Sujak rahimahullah ta'ala bagi tahu tentang kulit. Kulit dibersihkan dengan proses dibam. Kemudian dia sebut melainkan kulit babi dan anjing, dan juga keturunan kedua-dua tadi. Jadi kita dah dapat gambaran umum. Dalam fiqh Islami ini, dalam fiqh Islami, ada bahagian-bahagian binatang yang kita boleh manfaatkan dengan syarat perlu melalui proses tiba. Ini kita dah dapat gambaran awal. Kalau ni saya nak bagi tahu torikoh, saya nak bagi tahu jalan bagaimana nak ngaji fiqh, nak ngaji hukum hakam syarah. Kemudian kita dapat maklumat lagi. Dia kata tulang binatang dan juga bulu-bulunya najisun. Tulang bagi binatang pakailah itu al-mayyitah. Tulang dan seluruh anggota bagi binatang ini mayyitah, pakai. Malaikat manusia. Ini bagi maklumat kedua atau ketiga lah. Jadi kita dah dapat dah gambaran. Dalam hukum hakam Islam ini, yang akan kekal sebagai tahir walaupun selepas dia mati, maka benda itu ialah manusia. Ini kita dapat maklumat asas. Mungkin dalam 3 atau 4 poin saja, tapi ini dah cukup untuk bentuk satu gambaran awal kepada pelajar tentang tajuk yang dibincangkan. Dan kita ambil hukum-hukum ni berdasarkan ijtihad dan juga kefahaman yang diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bagi contoh ni, boleh kot lah. Saya nak cerita bagaimana nak belajar. Kita bagi contoh, kalaulah tajuk yang sama, kita baca rujukan yang ditulis oleh mazhab Imam Malik, pun kita akan dapati perkara yang sama. Kalau jumpa tajuk yang sama, kita akan dapati kulit-kulit binatang yang mati dengan jalan yang tidak berbatas dengan syarak ini. Kulit-kulit binatang yang nama yang bangkai tadi akan boleh dibersihkan dengan ilbab juga. Cuma
Apa beza dia? Oh, dalam mazhab Maliki kita akan dapat maklumat asal juga. Kita kira-kira dengan ilahkan asal. Dia akan sebut cuma di sisi mazhab Maliki, anjing dan babi bukanlah najis. Nampak ni? Poinnya nak bagi tahu, poinnya kita nak input. Peringkat awal mengenai fiqh ni, kita nak input hukum-hukum syarak melalui sandaran yang diterima pakai. Dan kita nak tahu hukum syarak tadi berdasarkan bab-bab dan tajuk-tajuk yang mampu, yang kita setakat yang kita mampu lah. Cuma sandaran atau pendudukan dalam dunia Islam ini yang diterima pakai dan tidak ada persoalan dan pertikaian kepadanya 4 institusi yang utama. Itulah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi belajarlah kitab-kitab manapun ataupun nak belajarlah fiqh mazhab manapun, yang penting mulakan dengan cari tajuk ataupun start. Kalau kata boleh start pada awal kita, itu yang terbaik lah. Yang penting pastikan ketika permulaan tajuk yang kita belajar itu, kita nak tahu hukum-hukum tadi berdasarkan ijtihad imam yang telah kita pilih untuk belajar. Dan kita nak tahu tu pun, kita start dengan ambil maklumat-maklumat utama dahulu. Dekat ni nampak kot. Okey, apa perbezaan bila kita masuk kitab syarah? Di kitab syarah, perbezaan yang kita akan dapati bila kita baca kitab syarah kaitan dengan kulit. Contoh tadi dia sebut kulit binatang akan jadi bersih, kulit bangkai akan jadi bersih dengan ad-dibagh. Kitab syarah dia akan pegang perkataan dibagh tadi. Dia akan sentuh dibagh itu caranya dengan ini, menggunakan bahan sekian-sekian. Dan cara dia mesti kulit tadi dibasuh dan kemudian mesti guna air. Nampak ni macam mana apa orang kata apa, macam mana marhalah, macam mana peringkat pengajian fiqh. Peringkat matan kita ambil maklumat asasi. Bila masuk syarah, dia mulalah huraikan secara lebih jelas. Oh, dibagh ini apa yang perlu ada elemen-elemen yang ada di bawah dibagh. Kemudian kulit babi dan anjing pula, bagaimana pula detail-detailnya. Kemudian dia akan sebut secara mendalam lagi bahagian-bahagian binatang, mana yang jadi najis, mana yang tidak jadi najis. Dia akan sebut bahagian binatang, ada yang disembelih secara syar'i, ada yang tak disembelih secara syar'i. Itu kitab-kitab yang lebih mendalam. Cuma masih pada tajuk yang sama. Dengan basic yang awal tadi, dengan basic yang kita belajar pada tadi, membantu kita untuk faham dan jadi reti ataupun jadi mahirlah dalam tajuk yang dibincangkan. Kemudian naik lagi pada kitab-kitab syarah. Ada kitab syarah yang makin tinggi lagi, dia akan mula masuk kepada masalah-masalah yang kecil-kecil, yang timbul persoalan, yang jarang-jarang berlaku, yang perlu masalah-masalah ni diketahui hukumnya. Sebagai contoh lah, anda sebut sebagai contoh dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang, kalau kita belajar kitab matan ni, dia akan sebut rukun-rukun sembahyang. Yang pertama niat, yang keduanya berdiri, yang ketiganya mesti baca Al-Fatihah. Ini kitab matan asas. Kita akan jumpa macam ni lah. Kemudian bila masuk kitab syarah, dia akan sebut rukun-rukun sembahyang. Dia akan sebut apa makna rukun. Rukun ialah benda yang mesti dibuat. Kalau tak buat, akan batal sembahyang. Kemudian kita akan sebut, dia masuk an-niyat. Apa makna an-niyat? Oh, niat ini sekian-sekian. Maknanya mesti ada hadir hati, hudurul qalbi. Bila masuk Al-Fatihah, dia akan sebut Al-Fatihahnya mesti baca Bismillah sampailah Waladhdallin. Bismillah masuk dalam Al-Fatihah ni kitab yang lebih tinggi sedikit. Jadi dah tambah dah maklumat. Ada kitab yang tinggi lagi yang kita sebut kitab syarah yang lebih mendalam. Ini kadang-kadang disebut sebagai kitab hasyiah. Dia akan sebut masalah yang lebih detail yang tak disentuh oleh kitab syarah. Sebagai contoh, dia akan sebut apakah hukum membaca Al-Fatihah tapi berhenti sekat jalan. Adakah perlu disambung semula ataupun kena start daripada awal balik baca Al-Fatihah? Ini apa ni? Ini dah mula masih bincang tentang rukun solat, masih bincang tentang Al-Fatihah, cuma bincang masalah yang kecil dan jarang berlaku ataupun mungkin jauh-jauh sangat, mendalam, terutama furuk-furuk yang dalam. Ini kitab-kitab yang tinggi. Berdasarkan pembahagian kitab, untuk pembahagian tariqah tadi kita ada nampak tingkatan-tingkatan untuk belajar fiqh. Tingkatan yang pertama, yang ni orang kata apa? Tingkatan yang semua orang
perlu belajar. Sekiranya perbuatan tadi ataupun hukum tadi melibatkan perbuatan yang wajib, fardu ain. Sembahyang fardu ain, kenalah belajar dan kena tahu masalah-masalah utama ini. Dan kena tahu supaya apa? Supaya bila dia beramal dia tahu, oh, aku kena baca Fatihah, aku kena rukuk, aku kena sujud, supaya sah sembahyang. Dan kemudian peringkat syarah, peringkat syarah ini orang kata apa? Peringkat permulaan pada pelajar yang masuk bidang pengkhususan. Orang-orang yang bukan bidang pengkhususan tak digalakkan, cuma tak dibebankan pun untuk belajar lebih mendalam. Cuma bila dah masuk kitab syarah ni, tahu dah ini permulaan jalan untuk jadi talib, untuk jadi pelajar yang khusus dalam bidang hukum hakam ni. Ini permulaan jalan nak membantu dia untuk dapat kenal bidang tadi. Bila dia dah kenal bidang tadi secara lebih mendalam dan dapat kefahaman dia dah dapat dibentuk, maka barulah dia boleh masuk untuk belajar secara lebih mendalam untuk dia tahu segala hukum hakam yang detail-detail tadi. Hukum datang yang hukum yang jarang-jarang berlaku tadi. Tujuannya apa? Yang ni yang kita sebut dalam mukadimah ni. Tujuannya supaya dia dapat menjadi mufti. Maksud mufti ni bukanlah pegang jawatan rasmi mufti tadi. Maksudnya dia dapat jadi rujukan, dia dapat tunaikan fardu kifayah apabila umat Islam yang lain yang hanya belajar peringkat asas tadi, yang takat belajar peringkat asas kefarduan mereka tadi, dapat rujuk dan tanya mereka ketika perlu. Jadi tak semua orang perlu tahu hukum detail-detail yang kecil-kecil berkaitan dengan Fatihah tadi. Tapi wajib fardu kifayah, ada sebahagian orang yang perlu belajar hukum-hukum kecil yang berkaitan dengan Fatihah tadi, supaya bila masyarakat ada masalah, masyarakat boleh rujuk. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab, dalam perbincangan fiqh dibincangkan setiap jarak qasar ni 80 km dia punya, aku tak lupa dia punya apa mana? Bukan radar, dia punya keluasan dia tu. Jarak qasar itu perlu ada seorang orang alim. Seorang alim ni perlu ada seorang